Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan kaitan topik tokoh-tokoh dan ahli falsafah Islam di bawah subjek falsafah dan isu-isu semasa, kod MPU 3192, kelas R239. Okey, saya sendiri adalah Muhammad Naufal bin Alias dan rakan-rakan saya hari ini akan meneruskan pembentangan kami. Dan pendahuluan. Dahulu. Okey, falsafah Islam adalah suatu cabang dalam pelajaran keilmuan Islam yang mencuba untuk memahami, menerapkan, mengembangkan prinsip-prinsip falsafah dalam konteks agama Islam. Hal ini melibatkan eksplorasi konsep-konsep falsafah seperti eksistensi, kebenaran, keadilan, dan tujuan hidup, dan bagaimana hal-hal ini berkaitan dengan ajaran dan keyakinan dalam Islam. Tokoh-tokoh falsafah Islam adalah cendekiawan dan pemikir yang berupaya untuk mensintesiskan dan mengintegrasikan prinsip falsafah Yunani kuno dengan ajaran Islam. Mereka juga mempertimbangkan hubungan antara akal dan wahyu serta mencuba untuk memahami makna eksistensi manusia dan tujuannya dalam perspektif Islam. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar tokoh falsafah Islam telah muncul dari berbagai belahan dunia Muslim yang memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kembangan intelektual dan teologi dalam tradisi Islam. Beberapa di antara mereka menekankan akal dan pemikiran rasional sebagai sarana untuk memahami kebenaran Islam, sementara yang lain menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan pengabdian kepada Tuhan. Penting untuk diingat bahawa setiap tokoh falsafah Islam memiliki latar belakang, konteks sejarah dan interpretasi unik terhadap ajaran Islam. Oleh kerana itu, mempelajari kontribusi dan pandangan tokoh-tokoh ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang beragamitas pemikiran dan kepercayaan dalam dunia Islam. Seterusnya, saya akan teruskan dengan bahagian tokoh-tokoh dan falsafah Islam yang akan disebutkan, iaitu Ibn Sina, Ibn Tufal, Al-Farabi dan Syekh Muhammad. Saya akan sampaikan kepada rakan-rakan saya untuk teruskan bahagian ini. Assalamualaikum Ustaz Ifri. Nama saya Abdullah bin Zulkifli. Student ID 502211231126. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan Ustaz mengenai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam, iaitu Ibn Sina. Nama penuh beliau adalah Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hassan bin Ali bin Sina. Ibn Sina ini juga dikenali dengan nama latinnya Avicenna, adalah salah satu tokoh terkenal dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau hidup sekitar abad ke-10 hingga abad ke-11 Masihi dan memiliki sumbangan yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuklah ahli falsafah dan ilmu pengetahuan, kedokteran dan ilmu matematiknya. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang kehidupan dan pendidikan beliau. Ibn Sina lahir pada tahun 980 Masihi di Afshana, iaitu sebuah kota di wilayah Uzbekistan moden. Beliau membesar dalam keluarga intelektual dan mulai menunjukkan minat dalam ilmu pengetahuan sejak daripada usia muda. Pendidikannya merangkumi pelajaran tentang falsafah, matematik, kedokteran, astronomi dan berbagai bahasa, termasuklah bahasa Arab dan bahasa Parsi dan Yunani. Beliau juga telah menghafaz Al-Quran sejak umur beliau 10 tahun lagi. Karya-karya terkenal beliau, salah satunya ialah Kitab Asy-Syifa atau The Book of Healing. Ini adalah ensiklopedia falsafah yang merangkumi berbagai aspek falsafah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Buku ini merangkumi 4 bahagian, iaitu logik, matematik, alam dan ilmu jiwa. Karya yang lain termasuklah Kitab Al-Qanun fi At-Tibb atau dikenali sebagai The Canon of Medicine, adalah salah satu karya terpenting dalam sejarah kedokteran. Buku ini merupakan
rujukan umum dalam bidang kedokteran selama berabad-abad dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Okey, seterusnya untuk falsafah, Ibnu Sina telah menggabungkan pemikiran Aristotle dengan ajaran Islam dan karyanya banyak membantu perkembangan falsafah Islam pada masa berikutnya. Seterusnya, ilmu pengetahuan dan kedokteran. Di bidang ilmu pengetahuan, Ibnu Sina telah menyumbang pada pemahaman tentang ilmu fizik, kimia dan astronomi. Sebagai seorang doktor, beliau juga dapat membantu memajukan praktik kedokteran dan ilmu perubatan. Karyanya The Canon of Medicine telah menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran dan konsep-konsepnya tetap relevan hingga ke hari ini. Kitab Al-Qanun fi At-Tib atau The Canon of Medicine ni dah dijadikan bahan rujukan untuk pengamal perubatan selama lebih 600 tahun lamanya. Okey, seterusnya, warisan dan pengaruh. Ibnu Sina telah meninggalkan warisan intelektual yang luas dan berpengaruh. Karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu, pengetahuan falsafah dan kedokteran selama berabad-abad. Pengaruhnya juga berkembang hingga ke Eropah, di mana beliau dikenali dengan nama Avicenna. Karya-karya Ibnu Sina telah membantu memperkenalkan pemikiran Aristotle di dunia barat. Sebagai kesimpulan, falsafah Ibnu Sina diterima dengan baik oleh masyarakat tempatan, terutamanya dalam dunia Islam. Kerana warisannya yang kaya dalam falsafah, sains dan perubatan. Karya-karyanya yang mencakup pemikiran falsafah yang mendalam dan bersepadu dengan nilai-nilai Islam serta sumbangannya pada perubatan telah menjadikannya tokoh penting dalam sejarah intelektual dan ilmiah Islam. Pengaruh budayanya juga meluas ke luar dunia Islam dengan terjemahan karya-karyanya yang berperanan besar dalam perkembangan pemikiran global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas mengenai tokoh falsafah Islam yang seterusnya, iaitu Ibn Tufayl. Nama sebenar Ibn Tufayl ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Abdul Malik Ibn Tufayl Al-Qaisi. Beliau lahir pada 1106 Masihi di Spanyol ataupun wilayah Andalusia ataupun lebih tepat lagi ialah Granada. Beliau meninggal pada 1185 Masihi di Morocco. Sepanjang hayatnya, beliau dikenali sebagai ahli hukum, tokoh perubatan dan ahli politik. Beliau juga pernah dilantik sebagai gubernur semasa pemerintahan Al-Mu'min Ibn Ali. Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah Al-Muwahhidin, iaitu Abu Ya'qub Yusuf. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai sistem pendidikan Ibn Tufayl. Pendidikan Ibn Tufayl terjadi di bawah pengaruh pendidikan tradisional yang diberikan oleh ulama dan cendekiawan Islam pada zamannya. Sebagai seorang yang berasal dari Andalus, wilayah yang pada masa itu merupakan pusat pembelajaran dan pemikiran intelektual yang penting, Ibn Tufayl kemungkinan telah mendapat akses kepada sumber-sumber ilmiah dan falsafah terkemuka di zamannya. Pengaruh-pengaruh yang mungkin mempengaruhi pemikirannya termasuk pemikiran klasik Yunani, khususnya Aristotle dan Neoplatonisme, serta tradisi intelektual Islam, termasuk karya-karya cendekiawan besar seperti Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Bajjah. Selain pendidikan formal, pengalaman Ibn Tufayl di Istana Al-Muhammad di Marrakesh di bawah perlindungan Abu Ya'qub Yusuf juga telah menjadi faktor penting dalam pengembangan pemikirannya. Interaksi dengan cendekiawan, doktor dan pemikir terkemuka pada zamannya telah memperkaya pengetahuannya, memungkinkan untuk mengembangkan pandangan filosofinya sendiri. Seterusnya ialah karya-karya terkenal dan sumbangan Ibn Tufayl. Antara karya-karya terkenal Ibn Tufayl ialah Hai Ibn Yaqzan.
yang mana dalam buku ini Ibn Tufayl cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia, akal dan Tuhan. Antara karya seterusnya ialah The Self-Taught Philosopher. Karya ini merupakan salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Karya ini tidak hanya merupakan salah satu contoh awal dalam genre fiction science, tetapi juga mengintegrasikan konsep-konsep falsafah dan spiritual Islam dengan cara yang inovatif. Antara sumbangan Ibn Tufayl dalam falsafah ialah beliau memberikan sumbangan penting dalam perkembangan pemikiran metafizik dan psikologi dalam tradisi falsafah Islam. Karya-karyanya membantu memperkaya perbincangan tentang sumber pengetahuan serta hubungan antara agama falsafah dalam konteks pemikiran Islam. Sumbangan dari segi pendidikan dan kedoktoran pula, Ibn Tufayl juga berperanan penting dalam bidang pendidikan. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang doktor terkemuka dalam masyarakatnya, tetapi juga dihormati kerana kepakaran dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang berpusat pada pemahaman alam dan pemikiran rasional. Kesimpulannya, falsafah Ibn Tufayl ini mengajarkan tentang pentingnya pemahaman rasional terhadap alam semesta dan pencarian ilmu pengetahuan yang menyeluruh. Namun di sisi lain, beberapa kalangan mungkin enggan menerima gagasan-gagasan baru yang dapat menggoyahkan keyakinan tradisional mereka. Terutama dalam konteks masyarakat yang sangat terikat pada penafsiran hukum terhadap agama, pemikiran Ibn Tufayl mungkin dianggap kontroversi. Dalam jangka masa panjang, pemikiran Ibn Tufayl terhadap pemahaman tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan telah dihargai secara meluas di dunia akademik. Karya-karyanya mempengaruhi perkembangan pemikiran falsafah di dunia Islam dan membuka jalan bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan rasionalisme di kalangan Muslim. Meskipun penerimaan terhadap pemikiran Ibn Tufayl mungkin berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, warisannya dalam sejarah pemikiran tetap menjadi warisan intelektual dunia Islam. Sekian, terima kasih. Tokoh seterusnya, Al-Farabi. Al-Farabi yang juga dikenali dengan nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Al-Farabi adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam dan falsafah. Beliau hidup sekitar abad ke-9 hingga awal abad ke-10 Masihi dan memiliki sumbangan yang penting dalam pelbagai aspek falsafah, politik dan muzik. Dari segi kehidupan dan pendidikan, Al-Farabi lahir sekitar tahun 872 Masihi di wilayah Transoxiana yang sekarang merupakan bahagian daripada Kazakhstan moden. Al-Farabi menerima pendidikan yang luas dan beragam, termasuk pendidikan tentang falsafah matematik, ilmu politik dan bahasa. Beliau juga belajar tentang karya-karya falsafah Yunani klasik seperti Plato dan Aristoteles. Seterusnya, falsafah dan pemikiran. Al-Farabi salah seorang pemikir yang berusaha menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang falsafah dalam kerangka agama. Beliau mengembangkan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau The Various City yang menggambarkan masyarakat yang ideal, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan. Konsep ini mempengaruhi pemikiran politik Islam selanjutnya. Bagi politik dan etika, Al-Farabi menulis banyak karya tentang politik dan etika. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, di mana ia menggambarkan struktur masyarakat yang ideal dengan tata nilai dan etika yang kuat. Beliau juga mempertimbangkan peranan pemimpin iaitu khalifah dalam membentuk dan menjaga masyarakat yang adil dan harmoni. Selain itu, ilmu muzik.
Dalam bidang falsafah, politik dan etika, Al-Farabi juga memiliki minat dalam ilmu muzik. Beliau mengembangkan teori tentang muzik dan mengklasifikasikan instrumen muzik dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Musika atau The Book of Music. Seterusnya, warisan dan pengaruh. Pemikiran Al-Farabi mempengaruhi banyak pemikir Muslim selanjutnya, terutama dalam hal pemikiran politik dan etika. Pengaruhnya juga meluas hingga ke Eropah dan menjadi bahagian penting dalam medium pemikiran Yunani Barat sewaktu abad pertengahan Middle Age. Kesimpulannya, Al-Farabi adalah salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah pemikiran Islam yang mencuba menggabungkan warisan falsafah Yunani dengan ajaran Islam. Pemikirannya yang mendalam tentang politik, etika dan muzik tetap menjadi sumber inspirasi dan kajian hingga ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Najahan bin Faizul. Saya akan menerangkan tentang Syekh Muhammad Abduh. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Karullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1849 Masihi bersamaan dengan 1265 Hijrah di kampung Malahat Nas, Mukin Sujur Barkit, daerah Buhairah, Mesir. Bapanya Abdul bin Hasan Karullah merupakan seorang petani dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Ibunya pula Junaidah Uthman dikatakan mempunyai silsilah perhubungan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nama Abduh diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW iaitu Abduhu wa Rasuluh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan beliau. Pada di awal usia, Syekh Muhammad Abduh telah belajar menulis dan membaca daripada bapanya. Selepas itu, beliau telah mempelajari dan menghafaz Al-Quran semasa berusia 10 tahun. Setelah selesai menghafaz Al-Quran, beliau menyempurnakan tajwid dan mempelajari ilmu bahasa Arab di Masjid Al-Ahmadi. Beliau juga mempelajari tasawuf dan tata bahasa Arab daripada Syekh Darwish Kurd dan Syekh Darwish. Semasa menuntut di Universiti Al-Azhar, beliau telah mempelajari banyak ilmu, termasuklah matematik dan falsafah daripada Syekh Hasan Al-Tawil. Tahun 1877, beliau memperoleh ijazah daripada Universiti Al-Azhar pada tahun 1896. Syekh Muhammad Abduh berkesempatan bertemu dengan Said Jamaluddin Al-Afghani yang mengunjungi Mesir dan sempat mendalami bidang akademik dan pemikiran Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan dalam pendidikan beliau. Sumbangan Syekh Muhammad Abduh dalam pendidikan terutama sekali di Universiti Al-Azhar ialah mewujudkan mata pelajaran matematik, geometrik, algebra, geografi, sejarah dan seni khawatir. Kedua ialah mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil. Yang ketiga, mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universiti Al-Azhar. Yang keempat, menyediakan peruntukan gaji guru dari Pembendaraan Negara dan Wakaf Negara. Yang kelima, memperbaiki asrama dan menekankan aspek-aspek keselamatan dan kesihatan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang karya bermanfaat Syekh Muhammad Abduh. Ar-Rahl Al-Hunutu adalah bantahan beliau kepada Gabriel Hanotot, salah seorang sejarawan dan negarawan Perancis. Yang kedua ialah Risalah Al-Waridah berkenaan falsafah dan tasawuf. Yang ketiga, Syarh Nash Al-Balagh, syarahan beliau kepada Nash Al-Balagh yang menghimpunkan kata-kata dan risalah yang pernah diujar dan ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, salah sebuah kitab penting dalam aliran Syiah. Yang keempat ialah Al-Islam Warad Al-Mutahhidi berkenaan penerangan mengenai Islam dan bantahan kepada kritik Islam yang merupakan himpunan majalah beliau. Kesimpulannya, yang kita dapat tentang falsafah Syekh Muhammad Abduh telah diterima oleh pelbagai latar masyarakat tempatan, terutamanya di dunia Islam dengan baik kerana kontroversi dan mempromosikan pemikiran reformis dan pembaruan dalam Islam. Beliau berusaha untuk menyatukan tradisi Islam dengan nilai-nilai kemajuan pendidikan dan pemikiran rasional yang menjadikan sebagai
salah satu tokoh intelektual terkemuka dalam gerakan pembaruan Islam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Falsafahnya tentang pentingnya pendidikan ijtihad, pembelajaran kendiri dan pembaruan dalam pemikiran Islam memengaruhi pemikiran dan gerakan reformis di dunia Islam serta membantu membuka jalan menuju ke pemikiran yang lebih inklusif dan relevan dalam masyarakat Islam. Syekh Muhammad Abduh memainkan peranan yang penting dalam membantu masyarakat tempatan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi pada masa itu. Baiklah, saya akan akhirkan pembincangan ini dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, tokoh-tokoh ahli falsafah Islam merupakan tokoh yang penting dalam sejarah pemikiran Islam dan mereka memiliki sumbangan yang besar terhadap perkembangan pemahaman intelektual terhadap agama, ilmu pengetahuan dan falsafah. Para tokoh ini merangkumi pelbagai aspek pemikiran dan cuba untuk menggabungkan warisan falsafah Yunani dengan tradisi Islam, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan masalah-masalah falsafah. Meskipun pandangan dan fokus mereka berbeza, mereka telah memberikan warisan ilmu intelektual yang berharga yang terus mempengaruhi pemikiran dan kajian dalam dunia Islam dan di luarnya hingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.